petang, salam sejahtera. Sebentar tadi ada orang bertanya dengan saya, mereka direct message dengan saya. Mereka tanya, sebenarnya siapa dalang yang merancang rampasan kuasa yang berlaku di Sabah? Mereka juga bertanya, soalan pertama mereka tanya, siapa dalang utama rampasan kuasa yang berlaku di Sabah? Itu soalan pertama. Kita akan jawab soalan ini sepanjang ulasan ini. Ikuti terus dari awal sampai akhir karena ada 4 ulasan yang kita akan jawab. Soalan yang kedua, mereka tanya ialah siapa adun yang menyokong dalang tersebut dan siapa yang tidak menyokong dalang tersebut. Itu soalan yang kedua. Soalan yang ketiga ialah apa yang akan terjadi kepada dalang itu selepas kedapatan merancang mahu merampas atau menumbangkan kerajaan negeri Sabah di bawah pimpinan GRS. Itu soalan yang ketiga. Soalan yang keempat yang ditanya oleh netizen kepada saya ialah adakah kerajaan Sabah akan bubar? Itu soalan keempat yang akan kita jawab sepanjang ulasan ini. Tapi sebelum itu, saya mohon kiranya Anda tekan butang subscribe untuk mendapatkan isu-isu terkini daripada channel saya dan pembongkaran-pembongkaran terkini daripada channel saya. Baiklah, saudara. Saya ucapkan terima kasih kepada Anda dan kamu tolong tinggalkan komen juga untuk membantu saya menjawab kata 4 soalan yang telah diberikan oleh netizen kepada saya ini. Soalan yang pertama tadi, mereka tanya, siapa sebenarnya dalang kepada merancang cubaan untuk merampas kerajaan negeri Sabah ataupun cubaan untuk menumbangkan kerajaan negeri Sabah ini. Okey, sekarang saya akan dedahkan kepada Anda siapa sebenarnya dalang menurut sumber yang kita petik daripada beritaharianonline.com. Okey, yang ini jawaban dia. Saya bantu Anda. Dalang utama kepada rampasan kuasa ini menurut sumber di berita harian ini ialah ada 3. Yang pertama tentulah ketua atau presiden warisan yaitu Shafie Apdal. Itu adalah perancang utamanya. Kedua, ya ini pasti Anda sudah tahu juga, yaitu Bung Mukhtar Radin, timbalan ketua menteri Sabah yang pertama merangkap Menteri Kerja Raya Sabah. Yang ini kamu tahu. Tapi yang ketiga ini tak pernah kamu tahu. Tak pernah orang bagi tahu. Menurut sumber, dalang ketiga yang menyebabkan cubaan ataupun yang merancang cubaan untuk merampas kuasa ini, menjatuhkan kerajaan melalui pintu belakang di Sabah ialah yang ini, pengarah jentera pilihan raya BN Sabah, yaitu Datuk Seri Saleh Said Keruak. Ini sumber yang kita petik daripada BH Online. Jadi rupa-rupanya 3 ini dikatakan merancang untuk menukar kerajaan negeri kerana tidak berpuas hati terhadap kepimpinan Haji Jinor dalam beberapa perkara. Okey, jadi itu jawapan kepada soalan pertama. Siapa dalangnya yang merancang rampasan tersebut melalui pintu belakang? Yang kedua, soalan kedua ialah siapa yang menyokong dalang dan siapa yang tidak menyokong dalang ini? Okey, ada 2 yang kita mau cerita. 3 sebenarnya. Pertama, adun Barisan Nasional sebenarnya ialah seramai, UMNO ialah seramai 17 orang. Dalam adun Sabah, BN memiliki 17 kerusi. Dalam adun ataupun dalam DUN, Dewan Undangan Negeri Sabah ada 17. Tetapi ada 11 orang yang tidak menyokong rancangan rampasan kuasa ini. 11 orang tidak menyokong dan 6 sahaja sebenarnya yang menyokong. Mungkin itu termasuklah Bung Mukhtar Radin. Saudara, 11 orang yang tidak menyokong rancangan ataupun perbuatan ini ialah 11 adun itu terdiri daripada Datuk Yaakob Khan Karambunai, Datuk Andi Muhammad Suryadi Tanjung Batu, Datuk Muhammad Hassan Hamsan Awang Supian Sungai Sibuga, Datuk James Ratib Sugut,
Datuk Harun Durabi Bengkoka, Datuk Dr. Yusuf Yaakob Sidumin, dan Datuk Remi Unggi Adun Dilantik. Selain daripada itu, antara mereka yang tidak menyokong rancangan pintu belakang ini ialah Datuk Insinyur Shah Helmi Yahya daripada Tanjung Keramat, Datuk Jasni Daya Pantai Dalit, Datuk Muhammad Arsyad Bistari Tempasuk, dan Datuk Suhaimi Nasir. Saudara-saudara, itu 11 orang yang tidak menyokong rancangan pintu belakang ini, menumbangkan kerajaan. 6 lagi Anda sudah tahu. Kalau 17 saya sebut tadi, 17 adun daripada Barisan Nasional, tolak dengan 11, tak perlulah saya cakap lagi. 6 itu Anda boleh cari sendiri. Antaranya ialah Bung Mukhtar Radin, yaitu Kinabatangan. Jadi kalau begitu saudara-saudara sekalian, siapa lagi yang kononnya akan menyokong pakatan ini, pintu belakang ini? Menurut sumber, kononnya Warisan Sabah dan juga dalang ini, yaitu Datuk Seri Bung Mukhtar bersama dengan pengarah pilihan raya Barisan Nasional, menurut berita harian ini, mereka cuba untuk mendapatkan sokongan daripada 7 adun Pakatan Harapan PH Sabah. Namun demikian, cubaan itu gagal kerana 7 adun Pakatan Harapan Sabah ini tidak menyokong dan tidak memberikan apa-apa akuan bersumpah. Bahkan mereka sudah pun membuat kenyataan bersama dengan Ketua Menteri Sabah yang juga merangkap Presiden atau pengurusi GRS, yaitu Haji Jinor. Mereka kata mereka tidak sekali-kali menyokong kerajaan yang melalui pintu belakang. Saya setuju dengan perbuatan itu. Baik, itu soalan yang kedua dijawab. Siapa yang menyokong, siapa yang tidak menyokong. Soalan yang ketiga, apa yang akan terjadi kepada dalang-dalang ini selepas ianya digagalkan, tidak berjaya? Dengan kata lain, gagal lah kan? Menurut laporan terkini yang kita terima daripada Astro Awani, disahkan bahawa Haji Jinor akan merombak Kabinet Sabah. Jadi ini hukuman yang akan diterima oleh orang-orang yang bersekongkol mahu menjatuhkan Kerajaan Negeri Sabah GRS ini. Antaranya yang dikaitkan ialah Bung Mukhtar Radin yang merupakan timbalan Ketua Menteri Sabah pertama, yang dikatakan mungkin akan digugurkan daripada jawatan kabinetnya, yang merangkap timbalan Ketua Menteri Sabah yang pertama, dan juga Menteri Kerja Raya. Dan ada seorang lagi yang juga dikaitkan dengan pengguguran ini ialah sekejap, saya tengah cari siapa nama dia itu, saya lupa. Kamu mungkin ingat siapa nama dia kan? Kalau kamu ingat, kamu bolehlah tulis di dalam ruangan komen kamu itu, siapa orang yang dimaksudkan itu, saudara-saudara sekalian. Seorang lagi yang dikatakan akan digugurkan ialah, saya tak ingatlah nama dia, tapi bakal digugurkan. Soalan yang ketiga ialah, keempat ialah, adakah DUN Sabah akan bubar? Saudara, untuk soalan ini mudah saja kita jawab. Ianya melalui beberapa proses. Pertama, kalau Haji Jinor masih lagi mempunyai sokongan sampai sekarang, DUN Sabah tidak akan bubar. Kedua, pada 10 Jun ataupun 12 Januari ini akan diadakan sidang Dewan Undangan Negeri Sabah, yang mana ianya boleh diadakan undi percaya terhadap Haji Jinor. Namun demikian perlu perkenan ataupun kelulusan daripada Speaker Dewan Undangan Negeri Sabah terlebih dahulu. Tetapi kalau Haji Jinor tiba-tiba waktu itu kehilangan sokongan, Haji Jinor boleh mempertimbangkan 2 perkara. Pertama, beliau perlulah letak jawatan. Kedua, beliau
boleh tidak perlu letak jawatan, tetapi memohon kepada TYT Sabah untuk membubarkan Dewan Undangan Negeri Sabah. Adakah itu boleh berlaku? Iya, boleh berlaku bubar kalau Haji Ji memohon, tapi kalau diperkenan oleh TYT Sabah. Jadi, 4 soalan sudah saya jawab. Semoga Anda semua dapat informasi yang berguna. Anda boleh share video ini. Semuanya sahih berdasarkan kepada berita yang kita petik daripada sumber-sumber yang dipercayai. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.